A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, selamat datang, selamat berjumpa kembali kita di muka surat 92 dalam tadabbur harian kita pada pagi ini. Insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama di surah An-Nisa ayat 87 sehingga ayat yang ke-91 insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita keceriaan pada hari ini. Kepada kita, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan pandu kita dengan Al-Quran, dengan kefahaman sedikit daripada Al-Quran kita yang kita cuba usahakan pada pagi ini, dengan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala dengan usaha kita ni Allah Taala akan berikan kepada kita pencerahan insya-Allah, kefahaman daripada Al-Quran. Hari ini insya-Allah kepada sahabat-sahabat semua diharap dapat membuka muka surat 92 insya-Allah, 92 daripada mushaf. Hari ini kita akan melihat iaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan ceritakan kepada kita dalam muka surat ini tentang sikap kita terhadap orang-orang munafik. Jadi sebagaimana kita maklum bahawa surah ini, surah An-Nisa adalah surah Madaniyah, iaitu surah yang turunnya di Madinah Al-Munawwarah semasa Nabi SAW berada di Madinah. Dan pada ketika ini kita akan lihat di antara banyak perkara-perkara baru yang dihadapi oleh Nabi SAW yang tidak ada semasa di Mekah dulu, iaitu yang pertamanya ialah tentang orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab. Yang keduanya ialah satu kumpulan baru yang tidak muncul sebelum daripada ini, iaitu orang-orang munafik. Jadi orang munafik ini telah diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang beriman, apakah stand, apakah sikap yang sepatutnya ada pada orang-orang yang beriman ini terhadap orang-orang munafik ini. Orang munafik ini macam-macam bentuk. Ada bentuk mereka adalah dalam bentuk mereka yang tinggal di Madinah. Ada di antara mereka ini bentuknya ialah mereka ini tidak tinggal di Madinah, tetapi mereka ini datang daripada luar Madinah. Kemudian mereka akan balik semula ke kampung mereka. Mereka datang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka datang ke Madinah dan kemudian mereka kembali semula ke kampung halaman mereka, tetapi adalah dengan sikap-sikap dia dan stand-stand mereka yang menyebabkan adalah di kalangan orang-orang yang beriman ini mempunyai terbahagi kepada beberapa kumpulan. Dari segi apa? Apakah stand kita terhadap mereka? Apakah sikap mereka terhadap mereka ini? Ada di kalangan sahabat ini yang kita boleh katakan husnuzon, tinggi. Maknanya ialah terlalu memberikan sikap yang baik, janganlah kita terlalu ni kepada mereka dan sebagainya. Ada yang terlalu yang bersikap keras terhadap mereka ni. Ini mereka ni orang-orang munafik ni, mereka ni sepatutnya gini-gini dan sebagainya. Jadi insya-Allah dalam muka surat ini Allah Subhanahu Wa Taala akan ajar kepada kita sikap-sikap yang sepatutnya yang betul, mempunyai stand yang betul terhadap orang-orang yang munafik ataupun orang-orang yang menentang Islam. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih wa man asdaqu minallahi haditha. Setelah daripada alhamdulillah sadaqallahu azim, setelah daripada Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang sikap-sikap kita dan seterusnya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala sambungan daripada muka surat sebelum daripada ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa Allahu la ilaha illahu. Allah Taala ingatkan. Begitulah dalam ayat-ayat Quran ni Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa ingatkan kita. Dah pergi jauh, dah pergi ke sana datang tentang sikap orang kita dengan orang kafir, dengan peperangan dan sebagainya. Allah Taala ingatkan balik kepada benda yang basic bagi kita kan, bagi orang yang beriman, iaitu apa? Basic pada mereka ni adalah iaitu Allahu la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan dia. Jadi ini adalah perkara basic yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi semangat balik kepada orang-orang yang beriman supaya mereka ni beriltizam, mereka ini melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala datangkan perkara ini balik, nak ingat balik bahawa dialah Allah. Ingatlah kan, Allah lah yang mana tidak ada Tuhan melainkan dia. Jadi kita tak, dia sebut sini kan, dia bukan la ilaha illallah, tapi Allahu, dia dahulukan Allah tu. Allahu la ilaha illahu. Ingatlah dialah Allah yang mana tidak ada Tuhan melainkan dia. Itu perkara yang pertama. Jadi
Allah Subhanahu Wa Taala, perkara kedua Allah Taala nak ingatkan, la yajma'annakum, Allah Taala akan kumpulkan kamu semua. Ingat dialah Allah, Tuhan malaikat dia atas dunia ni, dan hari akhirat nanti dialah yang akan mengumpulkan kamu ila yaumil qiyamah. Ila situ maknanya fi, makna dia. Ila tu maknanya pada. Kalau ikut terjemahannya ila tu kepada, tapi bukan tapi makna ila di sini adalah ila yaumil qiyamah, fi yaumil qiyamah, iaitu pada hari kiamat yang la raiba fihi, yang tidak ada keraguan padanya. Waman asdaqu minallahi haditha, kemudian Allah Taala sebutkan waman asdaqu minallah, siapakah lagi yang lebih benar daripada selain daripada Allah yang boleh memperkatakan, menceritakan perkara-perkara ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tanya sini, bukan tapi tanya sini adalah maksudnya ialah tanya menafikan, makna tidak ada, maknanya la ahad, la ahad selain daripada Allah, tidak ada yang lain daripada Allah yang lebih benar perkataannya, yang boleh menceritakan kepada kita perkara-perkara ni. Jadi kalau kita ni dipercaya kepada yang lain daripada Allah, itulah maknanya pelik. Orang yang nak ceritakan kepada kita satu benda yang akan datang, siapa? Mereka boleh jangkakan, tapi mereka tak boleh tahu dengan tepat. Mereka boleh katakan, andaikan macam ni, tapi tak mesti berlaku. Siapa yang tahu semua benda-benda ni akan berlaku ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini waman asdaqu, tidak ada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih benar, yang boleh menceritakan perkara-perkara yang akan datang ni. Even kalau perkara dalam perkara biasa pun, perkara kedoktoran ke, perubatan ke, bangunan ke, kita akan percaya kepada engineer, kita akan percaya kepada doktor, kita akan percaya kepada orang-orang yang pakar. Tapi kita ni yang tak pakar, kita akan ikut. Dalam perkara yang mengenai satu benda yang akan datang di hari kiamat dan sebagainya, siapa yang lebih tahu? Siapa yang lebih tahu? Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala, dia menceritakan kepada kita, dia adalah Tuhan, dia menciptakan segala-galanya. Maka kalau ada orang boleh percaya kepada Marx, ataupun orang percaya kepada Darwin, manusia ni berasal daripada gini lah, teori evolusi dan sebagainya, maka bagaimana manusia tu yang boleh percaya kepada manusia sedang tak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi Allah Taala kata waman asdaqu minallahi haditha. Tu ayat yang pertama, ayat 87. Seterusnya sekarang kita masuk kepada apa yang saya ceritakan tadi tentang orang munafik. Jadi perkara ini, kalau kita tengok kan, ayat-ayat ini iaitu ayat 88, ayat 89, 90 dan 91 kadang-kadang agak complicated sikit untuk difahami. Tapi kita cuba huraikan dengan mudah, insya-Allah. Moga-moga Allah Taala bagi kemudahan lah kepada kita. Sebabnya susah kita nak faham sikit ayat-ayat ni adalah kerana perkara itu tak berlaku depan kita. Tak berlaku pada kita. Jadi oleh kerana kita tak menghadapi masalah ni, maka kadang-kadang susah sikit. Jadi sebab itulah yang boleh banyak membantu kita untuk memahami ayat-ayat ini, iaitu ayat 88, 89, 90 dan 91 ni adalah apabila kita menghadapi perkara itu sendiri. Jadi Nabi SAW dan orang-orang yang beriman menghadapi masalah ini ketika mereka berada di Madinah. Jadi yang pertama sekali kita tengok ayat 88. Fama lakum fil munafiqina fi'ataini. Allah Subhanahu Wa Taala tanyakan, bagaimana ni sepatutnya, fama lakum, kenapa kamu ni, ma lakum fil munafiqina fi'ataini, macam mana kamu ni boleh terbahagi kepada dua dalam isu orang munafik? Itu soalan dia. Jadi bagaimana ni ertinya lah Allah Subhanahu Wa Taala berkata seolah-olahnya tak sepatutnya kamu ni ada dua stand, ada dua sikap terhadap orang-orang munafik. Itu. Habis itu stand yang betul ni macam mana? Jadi Allah Ta'ala nak ajarkan kepada kita di sini stand kita. Jadi sepatutnya Allah Ta'ala kata yang pertama sekali, fama lakum fil munafiqina fi'ataini. Tidak sepatutnya kamu ni ada dua pandangan, dua stand, fi'ah dalam isu orang munafik. Apa dia? Wallahu arkasahum bima kasabu. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah arkasahum, raddahum. Radda tu maknanya kembalikan mereka itu, orang munafik itu, bima kasabu, di atas kerana perangai mereka, kerana sikap mereka, kerana kejahatan mereka, kerana maksiat mereka, kerana kekufuran mereka. Sebab itulah Allah Ta'ala telah kembalikan mereka. Kembalikan semula ke mana? Iaitu supaya kamu ni clear, kamu ni nampak kan. Orang munafik ni asalnya mana? Orang munafik asalnya orang yang kufur mereka ni. Kemudian tiba-tiba apa? Tiba-tiba mereka datang kepada orang-orang yang beriman, datang kepada Nabi dan kemudian mengatakan bahawa mereka ni beriman.
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sekarang ni kembalikan semula mereka ni kepada kekufuran tu supaya clear, supaya nampak kan, kamu kenal mereka ni sebenarnya mereka ini adalah sebenarnya bukannya beriman pun. Jadi Allah Taala kata wallahu arkasahum bima kasabu, kerana kejahatan mereka, kerana usaha mereka kekufuran itu, maka Allah Taala telah kembalikan mereka arkasa. Kemudian aturiduna an tahtadu man adallallah, Allah Taala kata orang yang dah disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kamu nak beri petunjuk. Siapa yang lebih power? Allah Ta'ala lebih power. Allah Ta'ala berkuasa sekarang. Nak beri petunjuk, tak nak beri petunjuk. Jadi apabila Allah Ta'ala ni tidak memberi petunjuk kepada seseorang, kita hanya berusaha sebagai manusia. Tapi yang memberi petunjuk adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tak boleh beri petunjuk kepada siapa yang kamu suka. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah Ta'ala beri petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Jadi orang-orang munafik ni Allah Ta'ala kembalikan mereka kepada kekufuran. Jadi Allah Ta'ala tanya kepada kita semua, kamu kata kamu dapat beri petunjuk kepada orang yang Allah Ta'ala dah nak sesatkan mereka tu. Wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Allah Ta'ala kata siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kamu tak akan dapati pada mereka itu sabila. Iaitu sabila artinya jalan. Jalan tu artinya jalan untuk menunjukkan mereka semula kepada kebenaran. Kalau Allah Ta'ala dah tak beri kepada mereka petunjuk. Tu sikap yang pertama, iaitu apa? Kita kena yakin bahawa kita tak boleh beri petunjuk kepada manusia. Kalau Allah Ta'ala dah sesatkan mereka, kita takkan mampu lagi. Dan apabila Allah Ta'ala tunjukkan bahawa orang munafik tu begini, maka mereka tak bercan lagi lah. Itu yang pertama. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata waddu. Waddu ni maknanya mereka tu ingin. Lau takfurun. Ni stand sikap orang munafik ni. Allah Ta'ala cerita, dedahkan kepada kita semua supaya kita tahu sikap mereka ni apa. Sikap mereka ni ialah waddu lau takfurun. Perangai mereka ni, mereka nak supaya kita ni kafir. Waddu lau takfurun, kita menjadi kafir. Kama kafaru, sebagaimana mereka kafir juga. Jadi clear di sini kan, Allah Ta'ala kata bahawa orang munafik ni kufur. Ini bukan, kita cerita bukan munafik munafik perbuatan. Kita ada munafik perbuatan, kita ada munafik akidah. Yang kita cerita sekarang munafik akidah. Jadi Allah SWT kata waddu lau takfurun, mereka ni nak kalau kamu ni kufur sebagaimana kama kafaru, sebagaimana mereka tu kufur. Fatakununa sawa, lalu kamu jadi kufur sama seperti mereka, kamu satu standard dengan mereka. Mereka nak macam tu. Tengok kan tak, mereka bukannya maknanya kufur dah. Kalau mereka kamu kufur, sudahlah jadilah kamu kufur. Tak, mereka ni ada dendam, mereka ni ada dalam perasaan mereka tu nak supaya kita pun jadi kufur macam mereka juga. Jadi Allah Ta'ala kata dedahkan tu, jaga fatakunu nasawa, supaya kamu ni dengan mereka ni jadi sama saja, sawa. Fala tattakhizu minhum awliya, Allah Ta'ala kata jangan kamu ambil daripada kalangan mereka itu sebagai awliya. Awliya tu teman-teman rapat, orang-orang yang boleh diberi kepercayaan dan sebagainya, itu awliya. Hatta yuhajiru fi sabilillah, sehinggalah mereka ini berhijrah fi sabilillah. Jadi setengah-setengah orang munafik ini, setengah-setengah orang ni daripada kabilah-kabilah Arab dan sebagainya, mereka ni datang ke Madinah, kemudian mereka datang beritahu kepada Nabi bahawa mereka ni Islam, mereka berpura-pura Islam. Tiba-tiba mereka pun kembali semula kepada kampung mereka, dan kemudian mereka pergi kepada orang-orang kafir Mekah dan sebagainya. Mereka kata sebenarnya mereka pun kafir sebenarnya, saja mereka ni tipu saja kan, tipu saja datang kepada Muhammad ni, kata bahawa kami ni beriman dan sebagainya. Sebenarnya kami ni menipu je, kata mereka kepada siapa? Kepada orang-orang Quraisy tadi, orang kafir Quraisy. Jadi mereka ni nak apalah, konon-kononnya nak ambil safe side lah kan, sana pun selamat, sini pun selamat, seolahnya macam itulah kan. Mereka nak selamat dua-dua. Jadi nak jadikan kita ni orang Muslim ni, anggap mereka ni adalah orang kita, orang Muslim. Mereka pergi ke sana tu, mereka nak supaya orang sana pun kata bahawa mereka pun kufur. Itu perangai mereka. Allah Ta'ala kata oleh kerana itu jangan percaya kepada mereka. Fala tattakhizu minhum awliya, sehinggalah macam mana bila kita boleh percaya kepada mereka? Hinggalah yuhajiru fi sabilillah, mereka ni berhijrah fi sabilillah, sebagaimana kamu orang Mekah kan, orang Mekah yang muhajirin, mereka ni daripada Mekah datang ke Madinah, berhijrah. Bila hijrah ni artinya apa? Bukannya datang sekejap-sekejap, tak, bukan datang kemudian balik semula ke kampung mereka, tidak, tapi maknanya datang terus, habis hijrah betul-betul. Sebab apa? Hijrah itulah menunjukkan kepada mereka ni benar-benar, kalau mereka ni benar-benar Muslim, mereka ni mesti berhijrah.
pada masa itulah kan pada masa sekarang ni mungkin keadaan dia berbeza, tapi nak katakan mereka mesti melaksanakan satu benda yang mana benda tu adalah menunjukkan, membuktikan bahawa mereka ini betul-betul beriman. Jadi pada masa itu tandanya ialah mereka ini mestilah berhijrah. Kemudian hatta yuhajiru, kemudian Allah Ta'ala kata fa in tawallau fakhuzuhum waqtuluhum. Tapi kalau mereka ni tawallau, berpaling, maknanya berpaling situ ialah maknanya berpaling, engkar semula, maka Allah Ta'ala kata fakhuzuhum, maka khuzu ni artinya ialah tangkap mereka, jadikan mereka ni sebagai tawanan. Kemudian waqtuluhum, bunuh mereka tu haisu wajadtumuhum, di mana saja kamu jumpa mereka. Sebab apa? Mereka ni belot, mereka ni penipu kan. Mereka datang pada kita cakap lain, kemudian pergi ke sana cakap lain. Sebab tu Allah SWT sangat keras ni kan. Allah Ta'ala ajar kepada orang mukmin. Tapi kalau kepada orang kafir yang biasa tu, memang dah isytiharkan mereka ni kafir, tu cerita lain. Ni cerita orang-orang yang belot ni kan. Orang-orang yang menipu, orang-orang yang datang sini cakap lain, pergi sana pula cakap lain kan. Pergi datang kepada kita cakap yes kan bersama kita, pergi ke sana tidak kan, mereka bersama sana pula kan, bersama musuh. Jadi maknanya Allah Ta'ala kata sini ialah fakhuzuhum waqtuluhum haisu wajadtumuhum fala tattakhizu minhum waliyan wala nasira. Jangan kamu ambil mereka ni sebagai wali. Sekali lagi Allah Ta'ala ulang kan, jangan jadikan mereka ni sebagai wali dan jangan jadikan mereka ini sebagai nasir, iaitu tempat untuk kita minta tolong mereka ini untuk menghadapi musuh-musuh, sebagaimana kata tafsir jalan lain mengenai dengan perkataan nasir itu. Illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Kecuali, sekarang ni Allah Ta'ala sebut pengecualian. Walaupun setengah-setengah ulama kata bahawa ayat ini, ayat illa ni adalah telah dimansuhkan, tapi setengah ulama lain kata tidak. Apa dia, bagaimana? Ada di kalangan mereka ni datang kepada orang-orang Islam, kemudian mereka ni kembali kepada orang-orang kafir, tapi geruk yang mereka pergi tu iaitu bukan geruk yang ada perdamaian dengan orang-orang Islam. Jadi kita kata sekarang ni kita orang mukmin, kemudian di sana ada orang munafik kelompok, kemudian ada di sana orang kufur, di sana ada orang kufur. Orang kufur ni ada dua jenis. Ada kufur yang memusuhi Islam, ada kufur yang ada perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi geruk yang munafik ni, orang-orang kabilah-kabilah Arab yang munafik ni, selepas daripada mereka datang kepada orang beriman, mereka pergi kepada geruk yang ada perjanjian dengan orang Islam. Itu ada yang pergi kepada geruk yang tak ada perjanjian. Jadi sekarang ni kita cerita pula tentang, Allah Ta'ala cerita tentang geruk yang ada perjanjian. Mereka ni pergi kepada sana, kepada orang-orang yang ada perjanjian. Jadi illal ladzi, Allah Ta'ala kata illal ladzina yasiluna yaljauna, artinya pergi kepada, maknanya yasiluna, mereka ni pergi kepada ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, pergi kepada kaum yang mana ada dengan kaum itu, dengan orang mukmin ni ada mitsaq. Mitsaq ni ada perjanjian damai. Maka Allah Ta'ala kata au ja'ukum hasirat suduruhum an yuqatilukum au yuqatilu qaumahum. Ataupun satu lagi cerita ni ialah mereka ni sempit dada mereka ni an yuqatilukum au yuqatilu qaumahum. Mereka ni ialah orang yang munafik, tapi mereka ni tak nak perangi kita. Tadi satu golongan tadi yang menipu tadi tu, mereka pergi kepada musuh tadi tu nak memerangi kita. Ni satu grup ni, mereka ni datang kepada orang beriman, tapi mereka ni tak nak memerangi kita. Macam complicated sikit, minta maaf lah kan. Jadi ada beberapa jenis-jenis ni kan. Kalau kita tulis ada whiteboard, mungkin cantik lah kita. Jadi insyaAllah kan, sahabat-sahabat semua boleh baca semua ayat ni untuk tengokkan bagaimanakah kan pembahagian-pembahagian. Jadi Allah Ta'ala sebut ada golongan yang mana Allah Ta'ala suruh memerangi mereka ni, orang munafik macam ni. Ada golongan orang munafik yang Allah Ta'ala kata tak perlu memerangi mereka ni. Jadi ini grup yang kedua ni. Kemudian Allah kata mereka ni tak nak memerangi kamu, dan mereka tak nak memerangi pula kaum mereka tu. Walau sya'allahu lasallatahum alaikum fa laqatalukum. Jadi Allah Ta'ala kata mereka ni ada kekuatan, mereka ni nak boleh kalau mereka ni nak memerangi kita, tapi mereka tak nak memerangi. Maknanya kalau ada orang yang mana tak boleh memerangi kena memerangi, dia tak mampu memerangi, itu cerita lain. Ini mereka ni mampu untuk perang kepada orang memerangi orang beriman, tapi mereka tak nak. Itu Allah Ta'ala kata walau sya'allahu lasallatahum alaikum. Kalau ikutnya mereka ni mampu untuk memerangi kita, melawan kita, melawan orang yang beriman. Falaqatalukum, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak beri rasa keinginan untuk memerangi orang beriman itu. Maka fa in i'tazalukum falam yuqatilukum wa alqaw ilaikumus salama.
Jadi Allah Ta'ala kata fa in tazalukum, kalau mereka ni tak kacau kita, tak ganggu orang-orang yang beriman, maka falam yuqatilukum. Jadi di sinilah Allah Ta'ala kata jangan kamu memerangi mereka. Jadi kita nampakkan di sini kan bahawa bagaimana sikap orang-orang beriman ni, maknanya kita ni bukan memerangi suka-suka hati orang kan. Kalau orang tu tak jahat, orang tu tak kacau orang kan, walaupun dia tu kufur, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak suruh kita ni supaya memerangi mereka. Tak benarkan mereka ni memerangi mereka. Jadi Allah Ta'ala kata sini fa in atazalukum, kalau mereka tak kacau kita, maka falam yuqatilukum wa alqau ilaikumus salam. Wa alqau ilaikumus salam maknanya berdamailah dengan mereka. Maknanya kita ni suka berdamai. Kalau boleh berdamai, kalau orang yang tak memerangi kita, maka lebih baik kita ni berdamai dengan mereka. Fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Allah Ta'ala kata, maka Allah Ta'ala tak jadikan bagi kamu ke atas mereka. Maknanya Allah Ta'ala tak benarkan kita ni mengganggu mereka, tak boleh membunuh mereka, tak boleh menawan mereka. Itu maksud fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Sabila tu jalan, maknanya Allah tak benarkan apa-apa yang membolehkan kita ni memerangi mereka ataupun menawan mereka. Jadi kita tengokkan dalam ayat, maknanya 90 tadi tu macam agak complicated sikit, minta maaf kan, tapi maknanya kita cuba faham betul-betul kan, ada jenis macam ni, ada jenis macam ni, ada jenis macam ni, ada yang disuruh kita memerangi mereka, ada yang Allah Ta'ala tak benarkan kita ni memerangi mereka dan sebagainya. Jadi insya-Allah moga-moga kita dapat faham secara umumnya, ialah di sini bahawa tidak semua manusia ni, bukanlah Allah Ta'ala ni asalnya ialah menyuruh kita ni memerangi mereka. Tidak. Bukan sikap orang Islam ni memerangi semua orang. Tidak. Tapi Allah Ta'ala menyuruh kita memerangi orang-orang yang mengganggu, gugat ataupun menjadi musuh kepada orang Islam. Dia pergi kepada orang lain, dia buat batu api, kemudian dia bersama-sama pula nak memberi kekuatan kepada musuh untuk memerangi Islam, menceritakan mereka nak bersama dengan Islam, pada mereka bersama dengan orang kufur untuk memerangi Islam. Maka pada ketika itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata faqtuluhum. Kita tengok pula ayat seterusnya ni, satajiduna akharin yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qaumahum. Ada satu golongan pula, Allah Ta'ala kata orang munafik ni, satajiduna, kamu akan dapati ada akharin, maknanya satu kelompok lain, jenis lain pula ni, iaitu apa mereka ni? Allah Ta'ala katakan yuriduna an ya'manukum, mereka ini nak mendapat keamanan daripada orang beriman. Maknanya tak mahu kita ni kacau mereka lah. Maknanya kan mereka ni nak menjaga supaya kita ni tak kacau mereka, mereka ni aman dengan kita. Kemudian waya'manu qaumahum, dan kemudian mereka dalam masa yang sama pun mereka tak nak bergaduh dengan yang grup kaum mereka tu. Mana ada jenis macam tu. Jenis mana dia nak berbaik dengan kita, dengan grup yang kaum mereka pun mereka nak berbaik juga. Jadi Allah SWT kata kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha. Apabila setiap kali apabila diajak maruddu ilal fitnati, diajak untuk menceroboh. Maknanya kalau ada orang ajak mereka ni untuk menceroboh, maka menceroboh siapa? Menceroboh kita lah kan menceroboh, mengganggu kita, menyerang kita setiap kali setiap kali kullama ruddu ilal fitnati, setiap kali mereka ni dia ajak untuk melakukan keganasan terhadap kita dan sebagainya, urkisu fiha, mereka ini mereka akan, Allah Ta'ala katakan kullama maruddu ilal fitnati urkisu fiha, mereka ni akan terjerumuskan, diajak, dia kata. Jadi golongan ni, mereka ni ikut, ada yang jenis yang ikut, ada yang jenis tak ikut. Maknanya apabila diajak, ada yang ikut, ada yang tak ikut, gitu. Ada yang ikut peperangan lah. Jadi Allah SWT kata sini kan, fa illam ya'tazilukum wa yulku ilaikumus salama wa yakuffu aydiyahum fakhuzuhum waqtuluhum haitsu sakiftumuhum. Jadi ini golongan yang jenis yang lain pula, yang ketiga lah kita katakan, iaitu mereka ni apabila diajak, tiba-tiba mereka ni datang balik menyerang kita. Asalnya dulu mereka ni tak nak menyerang dah, konon-kononnya, tapi tiba-tiba bila dia ajak berperang, mereka datang pula nak berperang. Urkisu, Allah Ta'ala kata urkisu fiha, mereka terjerumus pula untuk memerangi orang-orang yang beriman. Jadi fa illam ya'tazilukum wa yulku ilaikumus salama wa yakuffu aydiyahum. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, kalaulah sini kan, fa illam ya'tazilu, yang pertama kali, kalau mereka ni tidak ya'tazil. Tadi i'tizal ni maknanya jangan, tak menghiraukan kita, tak menceroboh kita, tak mengganggu kita. Allah Ta'ala kata sini fa illam ya'tazilukum,
Sekarang ni sikap mereka ni pula ni, ada jenis yang ketiga ni, kalau ni mereka ni dia tidak maknanya tidak meninggalkan kamu, maksudnya nak serang kamu lah maknanya. Yang pertama, fatu wayulku ilaikumussalam, maksudnya sini lam, waw situ, wam tu, waw tu lam, walam yulku, gitu maksud dia. Complicated sikit nak faham, minta maaf Jadi mereka tu ada waw situ, lam dia. Maksudnya ada lam yulku ilaikumussalam, mereka ni tak nak mengikat perjanjian damai dengan kita. Yang pertama, mereka ni ikut perangai orang-orang yang ajak mereka berperang, mereka ikut. Yang kedua, mereka ni tak nak ikut perjanjian damai dengan orang-orang yang dengan kita, dengan orang-orang yang beriman. Kemudian wa yakuffu aydihum, waw situ pun lam yakufu, walam yakufu. Baca bukan bacaan tapi makna je. Maknanya ialah walam yakufu, dan mereka ni tidak menahan tangan mereka. Maknanya apa? Iaitu mereka ni nak berserang kita. Jadi tengok perangai, apabila ada tiga perangai ni, apa Allah Taala sebutkan, mereka ni bukannya tidak menghiraukan kita, maka mereka dia menghiraukan kita maksudnya. Bersama-sama. Kemudian mereka ni tidak mahu mengikat perjanjian damai dengan kita. Kemudian mereka ini tidak menahan tangan mereka daripada menyakiti orang-orang yang beriman. Tiga kelompok ni, apa ada sifat tiga kelompok ni, maka Allah tak kata fakhuzuhum. Maka orang yang macam tu fakhuzuhum, hendaklah kamu tangkap mereka, kamu tawan mereka kalau kamu dapat. Kemudian waqtuluhum, dan kemudian perangilah mereka, seranglah mereka, bunuhlah mereka, haitsu saqiftumuhum, di mana saja kamu dapati mereka itu. Ini keras kita tengok kerasnya. Kenapa? Kerana sikap mereka yang jahat tadi tu. Mereka ni bermuka-muka, dahlah mereka ni munafik, kemudian pergi kepada orang kufur pula, kepada orang musyrikin. Kemudian mereka ni pula buat perjanjian pula, bila kita ajak berdamai dengan mereka, mereka tak nak pula kan. Maknanya kita dah macam-macam dah buat, tapi mereka nak juga menyerang kita. Maka Allah Ta'ala berkata, maka oleh kerana itu, maka orang yang macam tu hendaklah kamu fakhuzuhum waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Kamu seranglah mereka, kamu perangilah mereka orang macam ni, kamu tangkaplah mereka orang macam ni di mana saja kamu jumpa mereka. Wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina. Allah Ta'ala kata wa ulaikum, mereka itu mereka semua tu ja'alna lakum, Allah Ta'ala jadikan bagi kamu alaihim, ke atas mereka. Maknanya Allah Ta'ala benarkan kita ni untuk apa? Untuk membuat macam tu kepada mereka. Kenapa? Dah sultanan mubina, dah ada tanda yang jelas. Sultan tu maksudnya ialah tanda, mubina jelas. Tanda dah jelas bahawa mereka ni menentang kita, menentang orang-orang yang beriman. Jadi Allah SWT ceritakan, Alhamdulillah, dalam muka 92 ni pelbagai sikap, pelbagai stem yang sepatutnya jelas kepada orang beriman, dan juga kepada kita pada hari ini, supaya kita ni jelaskan bagaimanakah stand sepatutnya orang-orang beriman dengan orang-orang stand orang beriman dengan orang-orang yang berperangai macam tu, iaitu berperangai munafik yang menentang Islam. Setakat itulah saja insya-Allah hari ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan beri pencerahan kepada kita sedikit dengan bacaan kita pada hari ini. Insya-Allah berjumpa lagi dalam muka surat yang ke-93 dalam sesi akan datang. Kita tangguh dulu hari ini insya-Allah dengan sama-sama membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.